Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan, dan sama-sama kita bersentiasa bertaubat kepada Allah Taala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar ataupun tidak. Pada video yang lalu saya telah menjelaskan secara ringkas tentang yang dimaksudkan oleh hadis kursi, iaitu aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi dan maka aku suka dikenal, maka aku jadikan makhluk untuk mengenalkan aku. Ya, jadi maksudnya Allah Ta'ala mencipta kita ini sebagai pihak yang kedua, supaya pihak yang kedua itu mengenal dia sebagai pihak yang pertama. Ya, jika tidak ada pihak kedua, maka Allah Ta'ala itu tersembunyi. Ya, ibaratnya tersembunyi daripada pengetahuan mana-mana pihak. Ini adalah untuk penjelasan, tetapi bukan bermaksud Allah Ta'ala itu berpihak, kerana Allah Ta'ala itu bukan jisim, bukan diri, bukan benda yang tidak tertakluk pada pihak. Pada kali ini saya ingin menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan ayat sabitah. Ya. Ayat sabitah ini adalah satu istilah tasawuf yang tinggi, ya, yang tinggi, yang dilihat sangat sukar untuk dipahami. Tetapi bagi mereka yang mengaji dan faham tauhid, istilah ini tidak menjadi pelik, ya, kerana ia berkaitan dengan sifat ilmu dan iradah Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat sabitah? Iaitu ayat sabitah dimaksudkan secara ringkas iaitu sesuatu yang sabit atau sesuatu yang tetap, ya, yang jelas adanya, yang sabit adanya, yang mesti adanya. Ayat sabitah ini adalah makhluk. Ya, ini kita alam, ya, ketika berada pada martabat sulhul qadim. Ya. Pada martabat sulhul qadim ini diibaratkan, ya, Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat ijmali. Maknanya sifat yang pertama-tama ada pada Allah Ta'ala itu adalah sifat ilmu. Sifat yang lain belum nyata. Kerana apa belum nyata? Kerana belum ada penciptaan. Belum ada penciptaan. Maka tidak nyata sifat yang lain. Sifat yang pertama pada Allah Ta'ala yang ada pada ketika itu iaitu sifat ilmu. Sifat ilmu. Apa yang diketahuinya? Iaitu makhluk. Kerana pada istilahnya ada tiga, iaitu ilmu, alim dan maklum. Ilmu adalah pengetahuan, alim adalah yang mengetahui, maklum adalah yang diketahui. Ketiga ini, istilah ini dia tidak bercerai. Contoh ibarat kita, untuk mudah faham, tapi bukan hakikat, untuk mudah faham. Kita mengetahui macam mana cara-cara nak membuat rumah, contohnya. Kita kontraktor lah contoh, ya. Dan kita ini mengetahui macam mana cara nak buat rumah. Jadi kita ni yang mengetahui, yang ada pengetahuan, ya. Rumah itu yang kita kata itu adalah yang diketahui, ya, yang diketahui. Pengetahuan tentang nak buat rumah itu adalah ilmu, dia begitu, ya. Jadi sebelum Allah Ta'ala mencipta kita, dia mengetahui terlebih dahulu apa yang nak dicipta dalam takluk ilmu pada martabat sulhul qadim, martabat azali. Jadi dengan maksud makhluk itu pada iktibarnya berada dalam ilmu Allah. Ilmu Allah itu zatiah dengan zatnya. Jadi makhluk itu berada dalam pengetahuan Allah, pada zat Allah. Tetapi apakah makhluk di dalam zat Allah Ta'ala itu boleh kita nisbahkan hakikatnya wujud? Tidak boleh. Kerana apabila kita nisbahkan kita wujud di dalam ilmu Allah, bermakna kita pun jadi qadim dengan Allah. Sedangkan Allah Ta'ala itu
sahaja yang qadim. Selain daripadanya adalah baharu. Jadi kita ketika dalam ilmu Allah sebelum dicipta pada martabat sulul qadim, hukumnya baharu. Dan hukumnya tidak wujud. Ya. Kerana wujud di dalam ilmu itu hanyalah wujud ilmi. Wujud ilmi semata-mata. Contoh untuk mudah faham tadi, kita mengetahui nak membuat rumah. Ya. Rumah itu sebelum kita buat, dia berada di mana? Iktibarnya di dalam akal kita. Tetapi kalau kita belah kepala kita dengan kapak, kita tak akan jumpa rumah dalam kepala kita. Begitulah untuk mudah faham. Ya, tapi bukan hakikat. Mana kita sebelum dicipta berada di dalam pengetahuan Allah. Dan kita bukanlah Allah. Dan kita tidak wujud hukumnya. Ya, hanya wujud pada pengetahuan Allah. Pada martabat sulul qadim, martabat ilmu ini adalah kalau dalam ilmu martabat 7, 3 yang qadim, kita berada di dalam martabat wahdah. Ya. Kerana pada martabat wahdah Allah Taala berilmu bersifat dengan sifat yang ijmali. Dan sifat yang pertama iaitu ilmu. Kemudian ia menentukan dengan sifat iradah. Apakah dia nak buat kita atau nak cipta kita ataupun tidak. Setelah ia menilik dengan ilmunya tadi. Dia mengetahui perlu ke tidak kita dicipta. Ya. Bagi kita, bukan bagi dia. Allah Ta'ala tidak memerlukan sesuatu. Tetapi apakah sebab Allah Ta'ala nak mencipta kita? Kemudian ditentukan dengan iradahnya. Jadi kita tidak wujud pada martabat ahadiyah. Kerana pada martabat ahadiyah itu ibarat. Allah Ta'ala itu hanya zat semata-mata. Tanpa ilmu, tanpa sifat, tanpa perbuatan dan tanpa nama. Dan pada martabat wahdah, barulah Allah Ta'ala itu bersifat dengan satu-satunya sifat ilmu. Kemudian dia menentukan. Apabila ia telah menentukan, maka diciptanya kita. Dengan kudrahnya. Maka terzahir kita kepada a'yan kharijah. Iaitu sesuatu yang nyata. Setelah dicipta. Maka kenapa dikatakan Allah Ta'ala itu pada martabat ahadiyah dan wahadiyah berbeza? Pada martabat ahadiyah tidak ada sifat. Zat tidak bersifat dan tidak bernama dan tidak ada perbuatan. Pada martabat wahdah baru ada sifat yang ijmali. Ini tidaklah dipaham. Ini hanyalah pada pandangan makrifat orang yang arif pada tahap kenaikan martabat nafsunya atau martabat tauhid. Pada martabat wahdah fana ia akan sifat Allah. Maka melihat ia bahawa Allah Ta'ala itu yang maha sempurna. Zat yang bersifat maha sempurna. Kemudian fana ia kepada martabat zat. Ya. Tidak melihat ia lagi akan sifat. Maka di situlah yang dikatakan Allah Ta'ala hanya zat semata-mata. Ia tidak tertaluk pada masa. Bukan tertaluk pada masa. Semalam Allah Ta'ala itu tak ada sifat. Hari ini baru ada sifat. Tidak. Itu bercanggah dengan firman Allah. Dia tidak bersama dengan segala sesuatu. Baik. Jadi naklah difaham dengan sebaik-baiknya. Kerana ramai yang tersesat jalan. Mengatakan kita ini pada zaman dahulu adalah Allah. Adalah zat. Bersatu ia, qaim kita ini dengan zat. Kemudian Allah zat itu menterjalikan dirinya ataupun istilah mudah menjelmakan dirinya dengan berbagai bentuk. Seperti bentuk pokok, rumah, ya, batu, kayu.
haiwan dan sebagainya. Kerana salah mereka memahami maksud tajalli. Tajalli itu maksudnya Allah Ta'ala menyatakan dia yang gaib pada makhluk, mencipta makhluk supaya makhluk itu kenal akan dia. Tidak ada lain istilah. Jadi kesimpulannya, ayat sabitat itu adalah sesuatu yang tetap di dalam ilmu Allah pada martabat wahdah. Dan ayat sabitat itu adalah kita yang berada pada istilahnya di dalam ilmu Allah, di dalam pengetahuan Allah sebelum kita dicipta. Dan kita bukanlah Allah, tetap makhluk, kerana makhluk tidak akan menjadi Tuhan. Makhluk tidak akan berasal dari zat Tuhan, tetapi adalah ciptaan Tuhan. Jadi hendaklah kita berawas supaya kita tidak tercebur di dalam salah memahami maksud istilah-istilah tauhid dan makrifat, ya, yang kita lihat mendalam dan sangat tinggi, sedangkan ia biasa-biasa saja. Ya. Cuma kita mungkin gurur atau tertipu dengan istilah. Jadi sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.